Definisi fiqh muamalat. Fiqh atau al-fiqhu bermakna al-fahm, iaitu faham dari sudut bahasanya. Istilahnya ia memberi maksud ilmu mengenai hukum hakam. Sementara muamalat pula diambil daripada kata amala yu'amilu muamalatan, yang bermaksud bermuamalah atau berinteraksi antara satu sama lain. Dan dia juga bermaksud transaksi antara seseorang dengan seseorang yang lain. Definisi fiqh muamalat mempunyai dua kategori, iaitu definisi secara umum ataupun definisi secara khusus. Definisi muamalat secara umum bermaksud hukum hakam syarak yang mengatur tindak tanduk atau gelagak manusia di dunia ini, sama ada berkaitan dengan harta atau manusia. Jadi definisi yang pertama ini menjurus kepada skop yang umum. Dia tidak hanya khusus kepada harta sebagaimana yang kita fahami. Dia merangkumi segala kegiatan kehidupan manusia di atas muka bumi ini, sama ada berkaitan dengan muamalat maliyah atau harta, berkaitan dengan perkahwinan, berkaitan dengan jinayah dan seumpamanya. Sementara kategori yang kedua iaitu definisi fiqh muamalat secara khusus. Ia ditarifkan sebagai satu ilmu yang mengatur pertukaran harta dan manfaat sesama manusia dengan perantaraan akad-akad dan tanggungjawab. Jadi tarifan yang kedua ini khusus, yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan harta, hubungan manusia dengan manusia yang berasaskan kepada harta dan manfaat sama yang dilakukan melalui perantaraan akad-akad dan juga tanggungjawab yang terhasil daripada suatu akad tersebut. Asas kefahaman. Apakah asas kefahaman kepada fiqh muamalat ini? Dalam fiqh muamalat kita perlu fahami perbezaan antara nas qat'i atau fiqh ijtihadi, usul atau furu', keperluan dan aulawiyat, keperluan istinbat hukum, maslahah dan ruh perundangan. Mari kita lihat satu persatu. Nas qat'i lawan ijtihadi atau zanni. Panduan asas yang terdapat dalam muamalat adalah merujuk kepada nas-nas yang bersifat qat'i, iaitu nas yang tidak boleh disangkalkan tentang keabsahannya datang daripada Allah atau Rasul SAW, dan nas tersebut tidak boleh diandaikan dengan makna-makna yang pelbagai yang boleh ditakwil. Panduan-panduan asas yang terdapat dalam fiqh muamalat merujuk kepada nas yang qat'i, seperti keredaan, seperti tidak boleh berlaku atas paksaan, atas kezaliman, tidak boleh berunsurkan riba, dan tidak boleh mengandungi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jelas. Ada pula hukum hakam dalam fiqh muamalat ini yang berasaskan kepada nas-nas yang berbentuk ijtihad, yang boleh diteroka dan diijtihad. Umpamanya dalam contoh ini isu qabat hukmi, iaitulah dalam menentukan majlis akad ataupun qabat hukmi yang berlaku itu, bagaimanakah dan adakah ia boleh berubah berdasarkan kepada perkembangan semasa. Kalau suatu masa dulu transaksi ataupun sebagai contoh jual beli yang berlaku, qabat ataupun serah dan terima barang itu boleh berlaku secara fizikal, berlaku serta-merta antara penjual dan pembeli sebagai contoh. Tetapi pada masa ini zaman telah berubah, maka qabat itu kadang-kadang tidak lagi lahir dalam bentuk-bentuk yang konvensional seperti itu. Sebaliknya ia telah berubah mengikut perubahan zaman. Sebagai contohnya qabat dalam isu jualan mata wang ataupun perniagaan mata wang atau urusan niaga mata wang. Sebagaimana kita ketahui, urusan niaga mata wang ia tertakluk kepada urusan yang berbentuk ribawi, kerana item wang itu, athamaniyah itu adalah tertakluk kepada hukum ribawi. Oleh kerana itu, maka antara perkara yang penting dalam pertukaran barang ribawi ialah ia mestilah berlaku on spot, itulah yadan biyadin ataupun serah terima berlaku segera, tidak boleh ditangguhkan. Persoalannya dalam urus niaga mata wang yang berlaku di dunia pada hari ini sudah menjadi uruf dan kebiasaan bagi mereka yang mereka telah kenali sejak zaman dahulu,
zaman diperkenalkan telefon dulu sehingga ke hari ini masih tidak berubah lagi, iaitulah transaksi yang berlaku itu agak delay ataupun agak lewat berlaku, dan kebiasaannya dia berlaku tidak on spot. Oleh kerana itu, para ulama pada zaman ini telah mencari penyelesaian kepada perkara itu, dan mereka telah menyimpulkan bahawa pertukaran ataupun urusan niaga mata wang yang melibatkan platform secara online boleh dilakukan secara T+2, iaitulah serah terima itu boleh berlaku sehari selepas berlakunya akad tersebut. Dan ini merupakan uruf yang telah diterima dan dia telah menjadi meluas dan sudah menjadi uruf yang umum bagi transaksi mata wang. Maka para ulama telah menerima mestilah serah terima itu tidak melebihi daripada hari yang kedua selepas berlaku transaksi tersebut. Itu sebagai contoh. Kemudian yang kedua pula, asas kefahaman dalam fiqh muamalat ialah usul dan furu'. Usul ialah perkara yang dinyatakan oleh nas yang qat'i, sementara furu' boleh diteroka dan diijtihad. Hal ini adalah lebih kurang dengan apa yang telah disebutkan sebelum ini, iaitulah apabila perbincangan yang hendak dilakukan dalam bidang fiqh muamalat ini hendaklah mengenal pasti apakah usul dan apakah furu'. Kalaulah ia berbentuk usul, suatu perkara yang tidak boleh diubah lagi. Sebaliknya, kalau ia berbentuk furu', maka pada masa itu para ulama mempunyai ruang yang luas untuk mereka berijtihad. Mereka memilih pandangan ulama-ulama sebelum ini, mentakhrijkan hukum daripada ulama-ulama yang sebelum dengan lebih lapang berbanding dengan perkara-perkara yang berasaskan kepada perkara usul. Seterusnya, keperluan atau aulawiyat. Selain daripada memastikan suatu perkara itu usul dan furu', nas qat'i ataupun ijtihadi, maka para ulama dalam menentukan hukum juga hendaklah melihat kepada pertimbangan keadaan yang melatari suatu isu tersebut. Maka pada masa itu mereka hendaklah menjadikan maqasidus syariah ataupun menjadikan aulawiyat, keutamaan di antara perkara-perkara yang hendak dinyatakan hukum atau ditentukan hukum tersebut, hendaklah memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Dan juga hendaklah melihat hierarki antara daruriyah, hajiah dan tahsiniyah. Dan kita tahu bahawa suatu perkara yang berkaitan dengan daruriyah, maka ketika itu banyak perkara yang terpaksa dikorbankan kerana suatu perkara itu melibatkan perkara-perkara yang daruriyah. Ad-darurat tubihul mahdurat, iaitu kaedah yang menyatakan perkara-perkara yang darurah itu menghalalkan perkara-perkara yang haram. Kerana apa? Kerana darurah yang tidak dapat dielakkan. Jadi perkara-perkara ini perlu juga diambil kira dalam penentuan hukum fiqh muamalat. Maslahah dan ruh perundangan. Dalam menentukan hukum fiqh muamalat ini, hendaklah seseorang itu melihat sudut maslahah dan ruh perundangan Islam itu, supaya tidak lari daripada memberi kemaslahatan kepada semua pihak yang terlibat. Dalam menilai antara hubungan penjual dan pembeli sebagai contoh, hendaklah dilihat dua pihak itu diletakkan pada situasi yang memberikan keuntungan kepada kedua pihak berdasarkan kemaslahatan masing-masing.